melalui surah Al-Baqarah ayat 172 memberitahu bahawa wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Antara tanda orang yang beriman ialah mereka yang memakan makanan yang halal lagi baik, kerana hanya mereka yang beriman yang dapat memahami nasihat yang disampaikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai tanda pengakuan kita sebagai hamba-hambanya yang sentiasa taat dan patuh kepada segala arahan serta meninggalkan segala larangannya. Untuk definisi, halal adalah definisi dari halal dan haram itu sendiri melalui istilah halal berasal dari bahasa Arab, yakni halal yang artinya membolehkan, melepaskan ataupun membebaskan. Dari segi inovasi teknologi, dengan kemajuan sains dan teknologi, penghasilan produk makanan sama ada yang diproses maupun mentah telah berkembang dengan pesat. Berbagai ramuan dihasilkan dan kaedah baru yang diterokai bagi menghasilkan produk makanan. Namun begitu, kecanggihan dan kemajuan teknologi turut dimanipulasi oleh pihak tertentu bagi mengaut keuntungan hingga mengabaikan aspek halalan thayyibah dan keselamatan makanan yang disediakan kepada para pengguna. Sebagai contoh, kes pemalsuan makanan adalah satu daripada isu-isu sosioekonomi yang paling memberi dampak yang besar ke atas aspek spiritual, kesihatan fizikal malah tradisi pemilihan makanan yang halal. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan tentang makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya. Hadis adalah seperti berikut. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa'an. Yang bermaksud, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan, iaitu tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Seterusnya adalah penciptaan teknologi dalam menghasilkan makanan yang halal. Teknologi yang pertama, teknologi sensor dan analisis. Penggunaan sensor dan teknologi analisis seperti spektroskopi inframerah dekat, iaitu NIR, atau pemindaian berdasarkan sinar X memungkinkan produsen makanan untuk secara tepat mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan dalam makanan. Hal ini dapat membantu dalam memastikan bahawa tidak ada bahan haram yang masuk ke dalam produk makanan halal. Yang kedua, analisis genomik. Analisis genomik dapat digunakan untuk memastikan bahawa bahan-bahan yang digunakan dalam makanan adalah benar-benar halal. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasikan sumber daging dan bahan lainnya dengan presisi yang tinggi. Yang ketiga, aplikasi dan laman web halal. Ada banyak aplikasi dan laman web yang tersedia yang membantu konsumen mencari makanan halal di restoran atau kedai makanan. Ini termasuk aplikasi yang menggunakan teknologi lokasi untuk menemukan pilihan makanan halal yang terdekat. Terdapat beberapa isu semasa yang berkaitan dengan makanan halal, iaitu persembelihan halal. Pengeluaran makanan halal adalah salah satu aspek penting dalam agama Islam. Pentadbiran sembelihan harus mematuhi syarat-syarat tertentu seperti menyebut nama Allah, iaitu Bismillah, semasa sembelihan dan memotong arteri utama dalam haiwan secara betul. Keberkesanan pematuhan kepada peraturan halal ini adalah isu penting dalam masyarakat Islam, terutamanya di rantau-rantau di mana pematuhan halal mungkin terjejas. Isu yang seterusnya ialah bahan campuran. Isu yang berkaitan dengan bahan tambahan dalam makanan juga menjadi semakin penting dalam agama Islam. Sesetengah bahan tambahan makanan mungkin mengandungi komponen yang diharamkan seperti alkohol ataupun produk haiwan yang diharamkan. Oleh itu adalah penting untuk memantau bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam makanan dan minuman serta memahami apakah ia halal ataupun haram. Seterusnya, terdapat beberapa kepentingan makan makanan yang halal. Antaranya ialah dapat menyihatkan tubuh badan. Kesihatan tubuh badan termasuklah daripada aspek fizikal, mental dan rohani. Pemakanan yang baik dapat mempengaruhi pemikiran seseorang. Ianya menjadikan seseorang itu lebih cergas, sihat dan kehidupan yang lebih terjamin. Kepentingan yang kedua ialah dapat terhindar daripada kemungkaran. Bagi umat Islam sendiri,
konsep halal thayyiban itu sendiri dapat menghindarkan diri daripada perbuatan dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan bahawa salah satu doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kerana makan makanan yang dimakan daripada sumber yang haram, minumannya daripada sumber yang haram, dan pakaiannya juga daripada sumber yang haram. Kepentingan yang terakhir ialah dapat terhindar daripada penyakit yang berbahaya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan daging babi kerana kajian sains membuktikan bahawa terdapat cacing pita dan virus TI dalam babi. Kedua-duanya dikatakan sukar untuk dibunuh. Maka dari itu, mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjaga soal makanan dan minuman ataupun apa juga produk kegunaan umat Islam hanya yang halal amat penting supaya memberi kebaikan kepada individu itu sendiri, terutamanya dari segi kesihatan.